Alhamdulillah, kita sebutkan zikir, mudahan dalam sesi ta'aruf kita, perkongsian ilmu, mudah-mudahan ada baiknya untuk saya dan tuan-tuan. Yang mana saya lihat pun di hadapan saya ni, rasa saya jauh daripada umur saya, mungkin ada 60 tahun, 70 tahun. Jadi ilmunya pun lebih banyak daripada saya sebenarnya. Umurnya lebih banyak daripada saya, hartanya pun lebih banyak daripada saya. Jadi tuan-tuan, pada pertemuan malam ni, saya ingat tak ada apa yang saya nak kongsikan banyak pada tuan-tuan. First time, kali pertama, saya pun Tuan Haji Wan tadi, Juan telefon saya, pernah masuk tak surau ni, saya pun tak pernah masuk, jalan tu lalu je lah. Saya mengajar di Rawang, dekat dengan rumah saya duduk kat Jalan Nur Rahman ni, ujung tu, Sempang 3 tu, Taman Azalia tu, dekat sebenarnya. Tapi lewat sikit lah, ramai jugalah orang yang minta tolong saya bantu, tapi jauh-jauh saya tak sempat nak pergi, balik sekolah dekat pukul 7 kan. Jadi saya tolong bantu yang dekat-dekat, atas kalimah la ilaha illallah. Kita ni berdakwah, title saya ni guru agama konon-kononnya. Jadi tugas saya ni bukan sahaja di sekolah, tapi untuk masyarakat. Saya kena korbankan masa saya untuk masyarakat. Baik tuan-tuan, jadi pada malam ni saya nak sentuh sikit berkenaan dengan zikir tuan-tuan. Jadi tajuk malam ni bebas. Jadi saya nak bawa zikir tajuknya. Jadi tuan-tuan, kita pun baru saja menyambut hari kemerdekaan. Dah berapa tahun merdeka? 63 tahun. Kalau kita sebut dengan anak cucu kita, dah 63 tahun dah sebaya dengan umur bapa, tak pun sebaya dengan umur atuk. Yang penting bukan lamanya tuan-tuan, yang penting pengisian yang kita lakukan dalam tempoh yang sedemikian lama sungguh tu, 63 tahun. Saya pernah juga kuliah tempat lain, tanya audiens lah, tanya di hadapan, umur berapa tahun? Ada 60 tahun, 70 tahun. Kalau saya tanya sikit boleh tak? Kita sembahyang ni Masya Allah dah 40 tahun sembahyang, 50 tahun sembahyang. Boleh tak translate sikit? Tak payah banyak lah, surah Fatihah aja. Tuan-tuan, kita sembahyang satu hari tu 17 rakaat. Fatihah tu jadi rukun. Kalau kita sembahyang tak baca Fatihah, sembahyang kita sah tak? Ya tidak. Satu hari 17 kali. Kalau satu bulan 17 tu kali dengan 30 hari, berapa banyak tu? Cubalah kalkulate. Orang lama-lama ni dia congak pandai. Macam saya tak boleh congak. Corot lah. Kalau kita kali pula, saya guna kalkulator lah tuan. Kita nak tengok berapa banyak aja kita baca Fatihah kan. 17 kali satu hari. Kalau kita kalikan dengan 30 hari, average puratanya, maknanya 510 kali sebulan. Itu sebulan. Setahun ada berapa bulan? 12 bulan. Kita kali dengan 12. Kita baca Fatihah setahun 6,120 kali. Subhanallah. Ribu. Cuba kita translate sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Apa maknanya? Tu kita faham, tahulah. Semua benda kerja kita mula bismillah. Kan? Jauh sikit, alhamdulillahirabbil alamin. Tahulah tu alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Kita biasa dengar boleh lah. Maliki yaumiddin ni dah termenung. Maliki yaumiddin. Malik. Apa kadang-kadang, tapi bukan orang sini lah. Fatihah yang kita baca 6,000 kali setahun pun kita tak faham mengerti dia, maknanya. Sebab itulah Allah sebut dalam Al-Quran, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar.
sembahyang tu dapat mencegah daripada perkara mungkar, keji yang tak elok. Kalau kita sembahyang, kita istiqamah mendirikan sembahyang, automatically ini Allah yang firmankan. Orang yang sembahyang, jaga sembahyang, automatically dia terhindar daripada perkara maksiat, perkara jahat, perkara buruk. Tapi ni hari berapa ramai orang sembahyang. Dalam masa yang sama banyak sembahyang, banyak juga main nombor leko, banyak juga buang masa, banyak juga kain baju dia potong, kan? Seluar panjang potong tinggal dekat lutut, tudung potong tinggal kontut, tudung sport. Ini hari saya tengok macam kembali semula zaman saya dulu sekolah. Cikgunya pakai tudung sport, cikgu Mahat pun pakai tudung sport, ikat belakang kain 3 segi. Ini hari dah ada passion macam tu semula, ikat tudung 3 segi je. Orang panggil tudung sport dia panggil. Jadi di mana silapnya? Di mana silapnya tuan-tuan? Sedangkan solat itu merupakan zikrullah. Solat merupakan zikrullah. Ini kita nak cerita sikit tentang zikir tu tadi. Zikir tuan-tuan pada bahasa bermaksud sebut, ingat, tu zikir. Sebut, ingat. Dan pada sudut istilah tasawuf, zikir bermaksud terlepas daripada kelalaian dan kelupaan hati, dengan sentiasa merasa hadir hati beserta Allah. Jadi bila kita berzikir tu, kita ingat Allah. Di sini maksud zikir tu zikrullah, ingatkan Allah. Kita kalau ingat kereta zikir juga. Tapi zikir dunia lah, ingat dunia. Bermaksud ingatan dan kehadiran hati yang kuat lagi berterusan terhadap makna-makna ketuhanan Allah, sehingga terbuang kelalaian daripada hati tersebut. Dikatakan zikir bermaksud mengulangi sebutan nama Allah dengan hati, lisan, atau mengulangi sebutan dan ingatan terhadap sifat, hukum, perbuatan apa saja yang boleh mentakarubkan, mendekatkan diri kita dengan Allah. Sebab itu nama Allah 99. Nazam, sebut 99. Tak hafal Allah aja, sebutlah Allah, kan? Banyak nama Allah tu yang dizahirkan 99. Tak ingatlah ustaz, banyak berbenar. Yang ingat zikirlah. Zikir mempunyai banyak jenis, yang merangkumi tasbih, takbir, tahlil. Tu antara yang paling famous lah, kan? Lepas kita Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Nabi kata barang siapa yang maksudnya yang belum berada daripada solat, belum mengubah kedudukan daripada solat, lalu ia membaca yang 3 ni, membaca apa? Tasbih, kemudian takbir, kemudian tahlil. Kan kita lepas main macam tu kan? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lepas tu alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Lepas tu Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. 33 kali, 33 kali, 33 kali. Kemudian disudahi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ila akhir ayat. Maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya orang yang menyebut tu, walaupun dosanya seperti buih di lautan. Subhanallah. Kadang-kadang nak minta ampun tu lebih senang daripada nak buat jahat, kan? Nak mencuri susah, nak pecah pintu, nak kopi mangga, nak manjat atas tebuk cermin ke apa, susah. Nak buat jahat tu susah, tapi orang suka buat jahat juga. Nak minta ampun Allah sangat senang, tapi tak nak juga. Ini pilihan kita manusia. Pilihan kita. Sebab tu Nabi kata semua orang Islam masuk, semua orang Islam manusia ni masuk syurga. Ila man aba, kecuali mereka yang tak nak. Tak nak. Inilah mereka yang tak nak ni. Tu saya kata nak minta keampunan Allah,
nak dapatkan pahala daripada Allah. Mudah sangat. Tak mau dia. Yang susah yang dapat dosa juga yang dicari. Inilah kedudukan kita. Dalam hal ini Al-Kalabadi merujuk kepada Allah, wazkur rabbaka iza nasita. Ini dia kata tadi, yang makna zikir tu ialah tujuannya untuk ingat kepada Allah, dan ingatlah akan Tuhanmu apabila engkau lupa. Memang kerja manusia macam tu lah. Manusia, al-insan, maknanya perkataan asal ambil nasa, lupa. Memanglah manusia. Kalau bahasa Jawanya apa? Kelalen, westolali. Tu maknanya. Jadi kita memang lupa. Sebab itu kalau orang tegur kita, jangan marah. Sifat kita memang lupa, lalai. Jalan-jalan nak pijak lubang, orang tegur, jalan elak, lubang, sibuk aja. Marah pula. Ni kita kadang pelik manusia ni kan. Dah azan ni mat, jomlah sembahyang. Engkau sibuk-sibuk, engkau masuk syurga, engkau sembahyanglah, engkau pergi. Sibukkan orang, jaga tepi kain orang. Kita ni nak menolong, tapi dimarah. Ini hal keadaan ini hari. Keadaan manusia, umat ini hari. Kadang-kadang berlaku bukan jauh kat sana. Kadang-kadang berlaku dalam rumah kita, sebelah rumah kita, dalam qaryah kita, dalam masyarakat kita berlaku. Jadi sebab tu setiap orang ada tanggungjawab dan tugas. Bukan title macam saya je, ini cikgu agama ustaz ni, kerja kau ni dakwah ni. No, bukan tugas saya. Kullu ra'in wa mas'ulun an kulli ra'iyah. Setiap kamu adalah pemimpin. Bapa pemimpin, ibu pemimpin, guru pemimpin. Semua adalah pemimpin. Dan akan dipersoalkan, ditanya terhadap apa yang dipimpin. Tuan-tuan kena jaga-jaga, tuan-tuan. Jangan kita rasa, aku bukan pemimpin tu atas tu, bos tu. Setiap orang adalah pemimpin. Setidak-tidaknya dia jadi pemimpin kepada diri dia. Dia pimpin tangan dia, dia pimpin telinga dia, dia pimpin mata dia, dia pimpin kaki dia. Yang mana Al-Quran, firman Allah sebut, manusia di padang mahsyar nanti, hal keadaannya bagaimana? Dipatrikan mulutnya. Kat dunia bercakaplah, ngobrol lah, cakaplah nak biar alasan. Kau kenapalah kau ni, duit banyak, tak pergi haji. Aku tak pergi haji ni macam-macam sebab lah. Aku ni tak sihat lah, kencing manis lah, tahun depan dah, tahun ni aku tak boleh pergilah. Ada pula jumpa dengan Mrs. Corona, jumpa pula Mrs. Corona, jadi tak boleh pergilah. Macam-macam alasan. Dulu 3 tahun dulu, 4 tahun dulu pun suasana okey, aman, tak pergi juga. Nanti dululah, nak jaga cucu lah, contohlah. Banyak alasan. Banyak alasan kita untuk beribadah ni, memang banyak alasan kita, tuan. Sebab tu kena jadi macam Sayyidina Umar Al-Khattab, kena tegas dalam beramal, kena tegas. Khalifah Umar Abdul Aziz, tuan. Bila dengar azan saja, pucat lesi mukanya. Kita dengar azan, relax lagi. Alah, tak apa, sebatang lagi, belum habis. Azan tu lama, 3 minit kan. Kejap imam. Kang, nanti dulu. Ni mesti apa? Sembahyang sunat lagi dulu ni. Tunggu dulu lah. Lalah datang, Pak Imam dah masuk, rakaat yang pertama. Rumah sebelah aja semua, sebelah masjid. Tapi sembahyang mesti hari-hari masbuk. Hari-hari masbuk. Pelik kan kita kan? Ni kecintaan terhadap zikrullah tu tak ada. Bukan berzikir aja saya kata tadi, dirikan solat juga adalah zikir. Kecintaan kita tak ada dalam hati, kosong jiwa. Ni yang kita perlu isi, tuan-tuan. Dalam Al-Quran dan juga hadis terdapat banyak perkataan dan makna-makna zikir, tuan-tuan.
Terdapat banyak ayat Al-Quran menyebut tentang zikir, menyentuh pelbagai aspek kaitan, mencapai jumlah ratusan ayat dalam Al-Quran, ratusan ayat berkenaan dengan zikir. Begitu dengan hadis Nabi SAW, banyak ditemui membicarakan tentang zikir. Penggunaan perkataan zikir dalam Al-Quran dan hadis kebanyakannya merujuk kepada makna menyebut dan mengingati Allah ataupun zikrullah. Dan perkara yang berkaitan dengannya merangkumi tasbih, tahlil, takbir, selawat. Selawat pun merupakan zikrullah juga. Ini kerana perkataan zikir merupakan lafaz, apa dia tu? Lafaz yang dikongsi oleh beberapa makna secara hakiki dan majazi. Dia sebut sebagai istirab, dia panggil mengenai lafaz istirab, bermakna diiktibarkan, ialah makna hakiki yang biasa digunakan pakai bagi lafaz tersebut. Bila kita kata zikir tu memang khususlah zikir tu. Oleh itu makna hakiki bagi perkataan zikir adalah zikrullah. Bila kita kata zikir memang itulah maknanya. Bagi orang Islam ni itulah yang kita maksudkan, bukan benda lain. Zikir tu zikir tu apa? Ingat Allah. Cuma macam-macam cara lah ingat Allah tu. Dia penggunaan perkataan zikir itu bermakna makna yang lain adalah secara majazi memerlukan karinah itu, kaitan yang tertentu. Namun terdapat juga penggunaan perkataan zikir dalam Al-Quran dan hadis merujuk kepada beberapa makna yang lain. Ada zikir tu maknanya solat Jumaat, ada zikir tu maknanya Al-Quran, ada zikir maknanya solat. Kita tengok erti-erti zikir ni. Kita bila sebut zikir aja, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu je kan. Dari tahun-tahun ni pun alhamdulillah, saya dulu kecil-kecil suka ikut apa ni, majlis-majlis tahlil apa. Orang dulu kalau kematian dia tak buat tahlil macam ni. Orang kampung saya kan, dia baca apa? Surah Ikhlas 100 kali. Lepas tu zikir la ilaha illallah 100 kali. Yang ada ambil biji apa yang merah-merah tu. Biji apa? Kacang pun ada biji apa yang kat Tanjung yang merah tu. Saya lupa. Biji saga je tuan. Ya. Letak. Saya di Benot dulu orang Bugis. Biji kacang letak serenggam. Habis sekali tu. Jenuh nak menghabiskannya. Jadi dah pernah tipu, tolak je banyak terus. Sebutir. Jenuh. Jadi bila la ilaha illallah tu, mula-mula dia ada gear. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dah masuk tengah dah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Dan ujung la ilah. Dah penat. Dah uah je. Jangan gitu tuan. Tapi pesen tu dah tak ada lagi zaman sekarang saya. Dah banyak tempat segi tak ada lagi. Dulu saya zaman saya kecil-kecil dulu, Rasul Rendah dulu banyak macam tu. Dia pasal ikut apa, ikut Pak Imamnya lah. Alhamdulillah lagi Pak Imam kita khusus di Johor ni dah diberikan tarbiyah, diberikan kursus dan sebagainya. Jadi sebutan tu elok, bagus dah sekarang. Tak macam dulu-dulu bukan orang dulu tak bagus, tapi bi'ah, keadaan dia pada waktu itu. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Ini zikir ni maknanya apa? Sesungguhnya kami ni Allah telah menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami pula yang akan menjaganya. Dalam ayat ni Allah sebutkan makna zikir itu adalah Al-Quran. Zikir itu adalah Al-Quran. Jadi dengan membaca Al-Quran, kita melaksanakan perkara untuk mentakarubkan diri kita dengan Allah, untuk mendekatkan diri kita dengan Allah. Tapi baru banyak kita nari rajin baca Al-Quran. Jadi budaya dia, orang Melayu ni. Orang Melayu ni banyak budaya.
Baca Al-Quran pun syahrul Ramadan faqad. Bulan Ramadan dia 1 bulan berebut-rebut nak khatam 30 juzuk. 1 bulan. Bukan apa pun, nak kerja hujung bulan ada majlis khatam Al-Quran. Nak khatamkan tu. Ini budaya kita, tuan. Bukan tak bagus. Bukan tak bagus. Tapi budaya tu tak berapa elok. Sebulan tu kan. Bila keluar dari bulan Ramadan, lepas bulan Ramadan, bulan Syawal, lagi lalai. Kan, sibuk beraya, makan, minum apa semua. Lupa dah. Lepas tu, lepas Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, dah lagi jauh dah. Jauh tuan. Tinggal. Nanti nak tiba Ramadan sudah barulah berebut cari semula. Al-Quran dah abuk-abuk sapu-sapu lah. Subhanallah. Ini budaya kita tuan-tuan. Budaya kita. Sepatutnya tak macam tu. Sepatutnya kita rotate. Ulama dulu yang ada 1 minggu khatam Al-Quran, yang ada 1 hari boleh khatam Al-Quran, bagaimana mereka tu mengagihkan masa untuk baca Al-Quran tuan. Tapi jangan ikutlah macam Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kan berbeza. Bila dia suruh Nabi Muhammad SAW sebut kalau nak anak dia mesti khatam Quran 1 malam. Berebut para sahabat nak khatam Quran. Sayyidina Ali duk relax aja, santai-santai. Besok lepas subuh tanya siapa yang nak khatam Quran? Semua sahabat kata giling kepala, tak mampu. Tak mampu. Nak khatam Quran 1 malam. Sayyidina Ali kata, aku dah khatam ya Rasulullah. Macam mana kau khatam? Baca kul 3 kali. Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebab Nabi kata siapa yang baca 1 kali surah Ikhlas tu, dia telah khatam 1/3 Al-Quran. Kalau baca 3 kali, khatam 30 juz Al-Quran. Itu segi fadilatnya. Segi fadilatnya, kelebihannya. Jangan tuan-tuan, oh ni hari kau khatam, oh ni hari aku khatam 100 kali. Oh hebat, baca kul aja. Allah. Yang ada baca kul je. Bukan begitu kaedahnya tuan-tuan. Baik. Jadi tadi makna zikir itu adalah Al-Quran. So kita belajarlah tuan-tuan, istiqamahkan, dampingkan diri untuk baca Al-Quran. Sebenarnya nak istiqamah ni susah tuan-tuan. Saya ni yang mengajar di sekolah baca Al-Quran pun pegang itu nasib baiklah di sekolah mengajar Al-Quran. Jadi hari-hari lah baca. Kan? Kalau hari cuti sekolah tak baca. Hari Ahad baca, Senin baca, Selasa baca, Rabu baca, Khamis baca. Jumaat, Sabtu tak baca. Cuti sekolah. Rosak. Sebab kena wajibkan diri ni. Cari masa dan ruang baca Al-Quran. Setidak-tidaknya cuba 3 muka surat 1 hari. Kena tuan, kena buat. Kalau tak buat, tuan-tuan tak rasa zuk dia, tak rasa lazat dia, tak rasa. Orang yang baca Al-Quran ni, dia akan rasa di istiqamah, dia akan rasa lazatnya baca Al-Quran. Kalau tuan-tuan tak baca, celah belum, tak rasa apa-apa. Cuba try test. Macam orang tahajud juga kan. Kalau kita tak buat tahajud, beratnya, tak sedap, malas, penat, memang payahlah. Bangun-bangun pun terbangun, alhamdulillah terbangun aku ni hari, tapi nak kencing aja. Kencing-kencing tidur balik tarik selimut. Tapi kalau orang biasa buat tahajud, walaupun 2 rakaat, dia rasa seronok bertahajud. Nak kena biasakan. Macam saya lah kata, air ni manis tuan-tuan, manis saya ni. Iya ke? Iya, rasa. Oh bau tu, manis saya ni. Kan? Rasa dulu. Kalau tak buat, kita tak akan dapat kemanisan. Dia panggil halawatul iman tu, tak akan rasa. Buat dulu kan. Duha. Kadang-kadang kita ni sibuk tuan, penat, kerja buruh lah, apalah. Malam memang kalau tidur tu masya-Allah. Orang tidur bunyi Allah. Kita tak kerak bunyi itu pula. Penat sangat. Kan? Tapi sekurang-kurangnya siang, kalau tak boleh qiyamul lail tu,
tak boleh menghidupkan malam, kita hidupkanlah siang. Allah tu maha adil. Kita tak boleh nak hidupkan malam, hiduplah siang. Apa malam tu siang? Solat isyraq ada, solat duha ada, kan? Solat tasbih ada, solat apa lagi? Qabliyah ba'diyah ada. Jangan semayang tu tunggal je satu, kan? Lepas yang fardu tunggal lah, tinggal engkau. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, tinggal aja lah. Seorang-seorang ni semayang tu. Tak nak ditambah aksesorinya. Yang mana boleh qabliyah ba'diyah tambah. Tuan-tuan rasa seronok ni tuan. Sebab tu antara solat itu yang paling baik dilaksanakan adalah secara berjemaah. Pergi surau, pergi masjid. Tuan-tuan duduk kat rumah, kalau semayang kat rumah ni terutama orang lelaki. Akhir zaman ni kena pergi surau masjid. Kenapa? Rasa keseronokan solat berjemaah tu takkan sama dengan seorang-seorang. Kalau tuan-tuan pergi surau masjid, tuan-tuan naik aja, tuan-tuan sembahyang sunat, mungkin sunat wudu, mungkin tahiyatul masjid, lepas tu solat qabliyah, rasa seronok nak buat tu, rasa bertenaga. Tapi cuba tuan-tuan sembahyang kat rumah sendiri, bukan nak sembahyang qabliyah ba'diyah, nak qamat pun susah, kan? Harus sembahyang Allahu akbar. Sedangkan iqamah, azan, walaupun semayang seorang diri, disunatkan untuk dilafazkan, tapi itu tak nyempat lah tuan, kan? Cuba pergi masjid surau, orang azan kita azan, orang iqamah kita jawab iqamah. Sebab itulah solat berjemaah di masjid surau tu adalah lebih aula, lebih utama. Jadi datang ramai-ramaikan surau masjid ni, seronoknya lain tuan-tuan. Macam tuan-tuan nak pergi shopping, kan? Ibu-ibu nak pergi shopping, kan? Pergi dekat Uptown dengan pergi dekat TF, aircon ke, apa pasal aircon nama dia, aircon apa saya kat Melaka tu, Ion aircon pula, subhanallah, pandai tengok. Biasa. Mana seronok? Ya seronok kat besar-besar tu, kan? Dia pergi dekat Uptown aja, apa ada barang polo kelas lah, apa kadang gitu kan, rasa gitu. Tapi kalau padahal barang-barang kat sana pun bukanlah baik sangat, tapi tempatnya standard, rasa seronok gitu. Semayang kat rumah dengan semayang berjemaah di masjid lebih standard di masjid, kan? Lebih seronok rasanya. Jadi kena buat. Zaman sekarang zaman kena buat, tuan-tuan. Jangan zaman cakap, zaman kena buat. Paksa diri. Sebab tu kata tok guru saya, dia kata Allah mempaksa, kata dia. Kena paksa diri. InsyaAllah dia jadi. Perkataan zikir juga bermakna solat Jumaat. Perkataan zikir juga dimaknakan dengan solat Jumaat. Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-salah min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillahi wa zarul bai' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang yang beriman, apabila diseru untuk menaikkan solat Jumaat, iza nudiya lis-salah, apa Allah sebut lagi? Fas'au ila zikrillah. Dia kata apa? Pergi, bersegeralah. Bersegeralah untuk mengerti Allah. Jadi zikir kat sini maknanya ialah solat Jumaat. Jadi bila solat Jumaat tu, tuan-tuan, datanglah awal-awal. Ini cabaran, cobaan bagi kita, kan? Berbulan-bulan, tuan. Tak sembahyang Jumaat mabuk kita. Masjid saya sampai panjat pagar. Kau tak beri aku masuk sembahyang, aku panjat pagar. Panjat betul pagar nak masuk. Punyalah nak sembahyang Jumaat. Mabuk dah 3 bulan tak sembahyang Jumaat. Dah masuk dalam, Pak Imam khutbah, dia hentam tidur pula. Subhanallah. Ada juga yang macam tu,
Sampai ini dia kata jatuh kuasa masjid ni tanggung dosa dia tu. Aku tak semayang. Hebat betul. Bila dah buka boleh ramai sikit, tak pula datang muka dia. Subhanallah. Ini sifat kita, tuan-tuan ni. Sedangkan Allah Ta'ala kata bila hari Jumaat tu fas'au, bersegera. Datanglah awal-awal. Pak Imam je datang kendian solat Jumaat. Datang awal-awal. Ni datang di ujung-ujung ni, time nak semayang. Malas aku dengar Pak Imam ni kata. Cerita-cerita ngantuk. Sebab tu kadang-kadang kita solat Jumaat tengok kadang ramai orang jadi hantu. Kenapa? Tengok semua kepala tak ada. Mana kepala? Tenggelam kepala. Nampak bahu ni, kepala tenggelam di belakang, tak nampak kepala. Lebih khusyuknya tu. Banyak hantu. Hilang kepalanya. Tuan, itu tempat saya, tuan. Jadi solat Jumaat tadi maknanya zikrullah juga. Penggunaan zikir dengan makna ilmu juga terdapat dalam Al-Quran. Ni tuan-tuan, zikir tu maknanya ilmu. Allah sebut dalam Al-Quran, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla zikri in kuntum ta'lamun. Allah sebut fas'alu zikri. Kami tak mengutuskan Rasul sebelum engkau, wahai Muhammad, melainkan beberapa orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyalah kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. So maksud di sini ialah zikir itu ialah orang yang berilmu, pandai, cerdik. Ahli zikr, ahli zikrullah. Orang yang cerdik, pandai. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala perintah kita supaya kena jadi orang cerdik. Sebab itu wahyu yang pertama pun Allah turunkan, walaupun diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi bersifat umum kepada semua manusia. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu, kan, yang menjadikan kamu. Ni Allah perintah bacalah, Iqra. Sebab tu ni hari ada pula mukadam. Baca Iqra. Iqra apa? Iqra 1. Iqra apa? Iqra 2. Saya ngajar saudara baru, tuan. Kat pesta muar. Yang ada umur 50 tahun, ada 60 tahun, ada, kan. Allah beri hidayah. Hidayah tu milik Allah. 60 tahun baru dapat Islam. Tuan-tuan bayangkanlah, nak ngajar budak 7 tahun lebih senang nak ngajar. Sebutnya Masya Allah. Lepas tu ini hari dapat ni, besok dah lupa. Kalau ngajar bersembayang tu subhanallah, penat aja. Ingat Ustaz, ingat. Besok saya sudah lupa lah Ustaz itu ayat. Pening aku kau ni. Lupa. Maklumlah, kan, ini memang hidayah daripada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meninggalnya pak saudara dia, kan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berasa sangat sedih. Saya pak saudara dia Abu Talib, kan, yang jaga dia daripada kecil sampai dikahwinkan dengan Sayyidatina Khadijah, defend dia, jaga dia daripada musuh-musuh, daripada orang Quraisy yang menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam musuh dakwahnya. Bila Allah ambil nyawanya dalam keadaan dia bukan Islam, Nabi rasa sedih. Kenapalah ya Allah tidak diislamkan bapa saudaraku ni. Allah tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa Allah sebut dalam Al-Quran? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kau tak ada kuasa, tak ada autoriti untuk beri hidayah, walaupun pada orang yang kau cintai, orang yang kau kasihi. Walakinallah yahdi man yasha. Tapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Tapi usaha kena buat, tuan-tuan. Anak kita duduk dengan kita bertahun-tahun kadang nak ajak solat pun susah, tuan. Bukan tuan-tuan, saya yang ustaz. Ustaz, Pak Imam lagi tu, jaga anak, subhanallah. Nak tarik semayang pergi masjid surau susah betul. Kecil-kecil dia ikut, dia dah besar lari dia.
Naik satu kereta ni kosong, ada seat lagi kosong, tak nak ya. Nak naik kereta, motor sendiri, naik motor sendiri, dia melencong tempat lain. Susah. Sebab yang berhidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita ada masalah, tak faham, tak tahu, Allah sebut tadi apa? Tanya orang yang pandai. Dia kata ahlu zikr, orang yang pandai, orang yang bijak. Tanya. Jangan kita memandai-mandai. Tanya orang yang pandai. Jangan memandai-mandai. Jadi di sini zikir tu maknanya lah orang yang bijak. Saya sebut tadi bahawa orang Islam ni kenalah ada ilmu pengetahuan. Itu jadi orang bijak pandai. Orang yang bijak pandai, perbuatannya menjadi ibadah. Perbuatannya menjadi ibadah. Tuan-tuan nak tidur saja, orang tak ada ilmu, bam, tidur. Walaupun bantal empuk dan lok pillow ke apa ke, sekarang ada apa dia hotel ni bantal lah apa macam-macam nama kan, empuk enak. Sampai besok 8 jam tidur, bangun kosong, nothing, tak ada apa-apa, dapat hilang aja berletih. Tapi orang yang bijak nak tidur ambil wudu, kemudian mengiring sebelah pihak kanan, baca doa, ampunkan semua orang. Tidur tu tak hidup, mati sampai besok pagi. 8 jam tidur, 8 jam lah pahala dia dapat. 10 jam tidur, 10 jam lah pahala dia dapat. Subhanallah. Tuan-tuan duduk diam aja, tidur, orang kata membuta je, dapat pahala. Dengan syarat jadi orang bijak. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan Masjid Surah ni adalah sekolah bagi kita. Kita nak masuk sekolah agama semula, malulah kita, dah daftar. Berapa umur cik? 63 tahun Ustaz. Umur merdeka. Nak daftar, malu kita. Kan? Jadi datanglah surau masjid. Inilah madrasah kita. Sekolah kita. Mudah-mudahan apa yang kita dapat, dia akan membaiki amal kita. Sebab tu Nabi kata, utrubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Nabi kata menuntut ilmu tu, prosesnya menuntut ilmu, minal mahdi, daripada dalam buayan ilal lahdi, masuk liang lahat baru stop. Walaupun janggut dah putih panjang kemari-kemari, rambut janggut putih, rambut putih, yang ada bulu kening pun putih, bulu mata pun putih, putih belaka Ustaz, semua bulu dah putih dah tua benar lah tu. Tapi jangan malu pergi surau masjid untuk cari ilmu. Sebab Nabi kata, sunnahnya Nabi ni, menuntut ilmu tu liang lahat baru stop. Dah mati pun masuk liang lahat, atas kubu Pak Imam baca lagi talqin, ajar lagi. Ini proses untuk ilmu tu. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam ini ada baik untuk saya dan juga tuan-tuan. Mudah-mudahan kita semakin baik amal kita, semakin faham kita tentang Islam, supaya kita tak malu menuju Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Apa yang kita perlakukan, apa yang kita buat di dunia ini, semuanya ada nilai di sisi Allah Subhanahu, ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Astagfirullahalazim. Kita akhiri dengan zikir kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.